Aku dengar suara terompah selipar engkau dalam surga. Dia dengar suara. Apa amalan engkau Bilal? Apa jawab Nabi? Apa pertanyaan Nabi? Apa amal engkau Bilal sehingga aku mendengar suara itu di dalam surga? Jawab Bilal, aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas wudu. Salat sunat selepas wudu itu tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah ajarkan. Tunjukkan saya mana hadis Nabi ajarkan salat sunat selepas wudu. Tak ada. Bila kita pakai Bilal dia solat lepas wudu, Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga kan? Maka ada sebahagian kata, oh macam tu kita boleh reka lah ibadat, sebab Nabi bagi kat Bilal. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Nabi bagi semua ke dekat sahabat boleh reka ibadat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Tuan Guru Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Tuan Guru Official, dan jangan lupa bagi yang menonton video ini, dan jangan lupa selalu bersolawat, selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, beraktivitas apapun. Mari kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan jangan lupa juga bagi yang baru mengunjungi channel ini, dan jangan lupa please di subscribe channel ini, biar channel ini selalu menebarkan manfaat yang banyak, menambah wawasan tentang Islam, keagamaan Islam, dari sudut pandang para ulama. Kita belajar bareng, mengaji bareng bersama Tuan Guru Official. Kali ini kami akan mereaksi sebuah video atau mengaji bareng bersama Anda tentang pandangan Ustaz Aldus Somad dan Dr. Rozami tentang bab sunnah takririyah. Bagaimana pandangan menurut beliau? Tidak lama-lama, jom kita mulai bersama. Check it out. Nabi memanggil Bilal bin Abi Rabah. Bilal, mari kemari. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah selipar engkau dalam surga. Dia dengar suara. Apa amalan engkau Bilal? Apa jawab Nabi? Apa pertanyaan Nabi? Apa amal engkau Bilal sehingga aku mendengar suara itu di dalam surga? Jawab Bilal, aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas wudu. Salat sunat selepas wudu itu tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah ajarkan. Tunjukkan saya mana hadis Nabi ajarkan salat sunat selepas wudu. Tak ada. Bila kita pakai kaedah tadi, bila Nabi tidak buat bid'ah, berarti salat sunat wudu itu bid'ah. Mestinya Nabi panggil Bilal, Bilal, aku dengar suara kaki engkau dalam neraka kerana engkau berani membuat amal yang aku tidak contohkan, aku tidak bagi ajarkan, aku tidak pernah buat. Ini menunjukkan bahawa kaedah ini batil. Bila ada orang berkata, itu kan sunnah takririyah. Kalau Nabi suruh, salatlah kamu selepas wudu, namanya sunnah qauliyah. Nabi menyuruh, Nabi berkata. Kalau Nabi buat, sahabat melihat, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal wudu'i rak'ataini. Aku pandang Nabi melaksanakan 2 rakaat selepas wudu. Berarti dia sunnah fi'liyah. Nabi membuat. Bila Nabi tidak buat, Nabi tidak suruh, sahabat memperbuat, dan Nabi memperakui perbuatan sahabat itu, maka perbuatan itu disebut dengan sunnah takririyah. Bila ada orang berkata bahawa sunnat 2 rakaat selepas wudu itu sunnah takririyah, betul, tak salah. Itu sunnah takririyah, perbuatan Bilal yang diperakui oleh Nabi. Tapi
Bila dia menjadi sunnah takririyah? Selepas Nabi memanggil Bilal. Adapun sebelum itu apa namanya? Oh iya ya. Nabi tak ada bagi tahu, Nabi tak ada suruh, Nabi tak ada buat, Nabi tidak memperakui. Dan Bilal tidak pernah bertanya kepada Nabi. Bilal tak pernah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku buat solat sunat 2 rakaat selepas wudu? Dia buat sahaja tiap hari. Selepas dia wudu, dia solat sunat 2 rakaat. Selepas wudu, dia solat sunat 2 rakaat, tanpa takut dan cemas bahawa perbuatan itu bid'ah. Itu menunjukkan bahawa tidak semua perbuatan yang tidak dibuat Nabi maka bid'ah. Nampaklah kebatilan kaedah ini jika tidak dilakukan Nabi. Jika Nabi tidak buat bid'ah, maka perbuatan solat sunat selepas wudu tidak bid'ah walaupun Nabi tidak melakukannya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Lah, ini menarik teman-teman. Bentar ya, kita diskusi masalah ini. Jadi kalau berkaca kepada Bilal, ketika Bilal itu setiap habis wudu sholat sunnah, dan Bilal ini tidak pernah bertanya kepada Rasulullah. Tapi ketika beliau meninggal, terompahnya berbunyi di surga, maka dipanggil sama Rasulullah, sini Bilal, apa yang membuat kamu seperti ini? Jadi saya, ya Rasulullah, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah wudhu. Ini Nabi Muhammad tidak mengajarkan, tidak menyuruhnya. Jadi pada kesimpulannya di sini, hal-hal yang baik, walaupun Nabi Muhammad tidak memerintahkan, maka itu tidak semuanya bid'ah atau bid'ah hasanah. Jadi walaupun tidak semua bid'ah dhalalah, tidak semua bid'ah itu jelek. Jadi ada bid'ah yang bagus, walaupun tidak diperintahkan, walaupun tidak ada di zaman Nabi, tapi aktivitas itu bagus dan tidak melanggar syariat Islam, maka itu bagus. Ini salah satu contoh dari Bilal. Termasuk memang ini sunnah takririyah ini karena memang selepas dipanggil oleh Rasulullah, kayak gitu. Menarik ini. Bagaimana coba kita lihat pandangan dari Dr. Zeme. Bilal dia solat lepas wudu. Nabi dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Maka ada sebahagian kata, oh, macam tu kita boleh reka lah ibadat, sebab Nabi bagi kat Bilal. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Nabi bagi semua ke dekat sahabat boleh reka ibadat? Nabi bagi kat Bilal, ya. Tapi Nabi pernah tak bagi dekat Ali dan Miqdad. Ketika mana 3 orang, Ali, Miqdad dengan siapa seorang lagi saya lupa, datang jumpa Nabi, seorang nak qiyamul tiap hari, seorang nak puasa tiap hari, yang seorang tak mau kahwin. Nabi kata apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam hadis Bukhari, Aisyah kata, manusia di zaman Nabi, kana an-nas kana Nabi SAW idza amarahum bima yutiqun. Nabi bila suruh sahabat buat sesuatu perkara dalam agama ni, Nabi suruh benda yang mereka rasa senang. Ya Rasulullah, lasna ka hayati, kata sahabat, kami bukan macam kamu. Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Engkau tak apalah ya Rasulullah, dosa dah diampun, yang kemudian diampun, yang akan datang pun diampun. Maksud sahabat kata, kami nak yang lebih susah pada tu. Kami nak reka. Bagus mah. Nabi marah, merah muka Nabi. Faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalika hatta yu'raf al-ghadab fi wajhihi, kata Aisyah, sehingga nampak merah di muka Nabi, nampak marah di muka Nabi. Nabi kata, inna a'lamakum billahi wa akhshahum lahu ana. Sesungguhnya yang tahu tentang Allah, yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah adalah aku. Maksud dia apa? Apa yang aku buat, apa yang aku tunjuk, apa yang aku suruh buat.
Katalah kita terima, okey, Bilal buat. Bilal hidup di zaman Nabi dan Nabi boleh approve, maka dia termasuk dalam sunnah takririyah. Yang mana sunnah takririyah secara sepakat ahli sunnah diterima sebagai hujah. Hari ini bila kita buat, imam buat satu ibadat, bagusnya semayang Rabu 4 kali khutbah. Siapa nak approve? Siapa nak approve kata benda ni sunnah, bid'ah hasanah? Nabi dah tak ada. Kalau orang kata ini bid'ah lalah ni, semayang Rabu, orang buat semayang Jumaat 2 kali khutbah. Takkan semayang Rabu dengan 4 khutbah masuk neraka kot Ustaz? Pasal apa masuk neraka? Sebab buat semayang Rabu. Takkan zalim sangat Allah ni? Dah. Masalah dia ialah kita nak menjaga keaslian agama. Kalau kita boleh pakat reka kita punya, pasal apa Nabi turun ajar ibadat? Pasal apa Jibril turun ajar salat berapa rakaat kat Nabi? Semua boleh buat masing-masing punya. Dalam bab membaca a'udzubillah sebelum baca Fatihah, baca a'udzubillah, nak buat setiap rakaat ke nak buat rakaat pertama je? Ulama beza pendapat. Ada yang kata setiap rakaat. Kata Ibn Hajar Asqalani, pendapat yang kata kena baca setiap rakaat, aku tidak menjumpa mana-mana dalil. Tengok tuan-tuan, mereka mencari dalil. Sedangkan kalau nak ikut akal, takkan baca a'udzubillah pun tak boleh setiap rakaat. Tak, kerana ini masalah ibadah. Kena cari sandaran dia. Jadi pandangan dari Ustaz Abdul Somad dan Dr. Rozaimi ini agak berbeda, saudara-saudara. Jadi kalau dari Dr. Rozaimi ini tidak ada toleransi. Kalau sudah tidak ada di zaman Rasulullah itu tidak ada toleransi lagi. Nggak ada katanya gitu. Karena memang alasan beliau memang kalau semua ibadah dibebaskan maka sewana-wana. Buat apa diutus Nabi Muhammad kayak gitu? Pandangan beliau dari sudut pandang dari Ustadz Rozaimi. Jadi sangat berbeda dari pandangan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Rozaimi. Kalau saya memang pribadi agak lebih setuju ke Ustadz Abdul Somad, karena memang hal-hal yang kayak gitu, katakanlah kita yang sudah biasa ya, katakanlah tahlil tentang arwah. Nah, itu kan isinya di dalam tahlil itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik semuanya. Masa kita dilarang di dalam itunya untuk membaca kalimat thayyibah? Ada la ilaha illallah, ada astaghfirullah, ada dan banyak kalimat, ada sholawat bahkan di situ. Masa di situ mau dilarang karena pada zaman Nabi Muhammad tidak ada tahlil? Kan tidak ya saudara-saudara, kan enggak ya. Kalau menurut saya ya kayak gitu. Tapi menurut tuan-tuan nggak tahu, kita diskusi di kolom komentar, oke? Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.